Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما له بمثل إنزال القرآن الذي جعله هدى وموعظة وذكرى وجعل لتاليه وعامليه من لدنه خيرا وأجرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كانت حياته وأخلاقه للقرآن شرحا وتفسيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم وسنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu pada malam ini di awal bulan November. Jadi bila main bulan November, Disember ni, Maghrib makin awal. Kan? Maghrib makin awal. Aku 7 Maghrib dah. Saya jenuh ligan tadi. Lewat juga tu. Jadi set masa tu memang kena lebih cekap lagi lah. Mana pukul 6.30 tu kena main dah. Dulu pukul 7.10 dan lagi. Kan? Baik. Jadi Alhamdulillah, 2 minggu lepas tak ada kan? 2 minggu lepas, mana sebulan dah kan? Sebulan dah kita tak berjumpa. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung perbincangan tafsiran ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam juzuk 28, dan kita berada pada surah yang pertama daripada juzuk 28, iaitu surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah, iaitu perempuan yang berbicara mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan yang lalu, kita kalau dalam buku kita ni, kitab tafsir kita ni bahasa Melayu ni, pada muka surat 14 juga kan, surat 14, iaitu kita masih berada pada ayat yang ke-4, ya, 3-4, yang membincangkan tentang hukum zihar, berkaitan dengan hukum zihar. Baik, jadi sebelum kita masuk, kita bacalah 1-2 ayat dulu. Kita membaca ayat ini, iaitu kita akan baca ayat nombor 2, nombor 3, nombor 4. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Dekat tu dulu. Sadaqallahul azim. Baik, pada malam ini, pada ayat yang ketiga, kita akan tengok kepada ayat yang ketiga. Kalau pada muka surat 14 buku ni, kitab ini, dia kata apa? Pada ayat 3 yang di atas tu, kemudian Allah menerangkan hukum zihar, iaitu pertama, dan orang-orang yang menzihar akan isteri-isteri mereka, setelah itu kemudiannya hendak menarik balik akan kata-kata mereka, maka wajiblah atas mereka memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kedua suami isteri bersatu untuk melakukan persetubuhan. Bermakna orang yang mengucapkan kata-kata zihar yang mungkar itu sebagai satu sumpah, kemudian sumpah itu hendak dilanggarnya lantaran ia hendak menyetubuhi wanita yang diziharnya, hukumnya dia dikenakan denda yang berat sebelum melakukan persetubuhan, iaitu wajib memerdekakan seorang hamba sahaya sama ada lelaki atau perempuan terlebih dahulu seandainya dia ada mempunyai. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, yakni Allah mensyariatkan adanya hukuman denda kafarah kepada orang yang ingin kembali bersatu untuk menjadi pengajaran. Jangan dia sewenang-wenang berbuat yang mungkar. Dengan adanya hukuman denda kafarah yang berat ini, maka dapatlah dihalang orang yang hendak melakukan dosa. Baik. Jadi masih lagi perbincangan tentang hukum zihar. Baik. Kalau kita nak tengok baliklah, kalau kata sebenarnya masih banyak perbincangan kalau kita nak perincikan tentang hukum berkaitan dengan zihar. Yang pertamanya, kita dah sebut dah pada beberapa pertemuan yang lalu, mungkin pertemuan sebelum itu dan sebelum itu 2 kali dah, iaitu zihar. Kalau persoalannya adakah zihar itu disyariatkan seperti mana talak ataupun dia merupakan perkara yang diharamkan, soalan macam tu. Talak disyariatkan, mana dibolehkan untuk dilafazkan sebagai satu mekanisme untuk memisahkan di antara suami dan isteri. Haram tak ada benda tersebut? Tak haram. Itu salah satu cara. Dah hidup tak serasi nak berpisah, ada pensyariatan talak, ada tata cara dia. Adapun zihar ni, adakah dia boleh guna satu mekanisme untuk memisahkan antara suami isteri? Tidak. Bahkan bila laku benda tersebut, itu merupakan satu kesalahan, diharamkan, berdosa, bahkan kena penalti, kena denda. Kan? Itu beza ni antara talak dengan zihar. Sebab zihar ini pada zaman jahiliah dia merupakan talak. Jadi orang zaman-zaman sebelum Islam, bila mana mereka nak mentalakkan isteri, mereka menggunakan ungkapan zihar. Kan, anti alayya ka dhahri ummi, engkau ke atasku seperti mana belakang ataupun punggung ibuku. Dia guna itu, dia nak mengharamkan isterinya ke atasnya, mana dia tak boleh bersama lagi dengan isteri maknya, seperti mana ibunya tidak boleh bersama dengan dia. Itu masuk persamaan.
Kan? Itu adalah zihar. Jadi bila Islam main, Islam membatalkan zihar. Kan? Pada zaman jahiliah mereka menggunakan ungkapan zihar ini untuk memisahkan dengan isterinya. Tapi Islam main, zihar bukannya tolak. Zihar satu cerita, tolak satu cerita yang lain, benda yang berbeza. Bila nak mentolak dan ceraikan isteri, menggunakan tolak, bukan menggunakan zihar. Menggunakan zihar, bukan dia. Kan? Jadi Islam telah apa? Bila datang Islam, Islam telah membatalkan hukum tersebut. Dia merupakan adat jahiliah. Kan? Lalu Pak, cuma Islam kata apa? Bila berlakunya zihar ini, zihar itu hanyalah menjadi pengharaman. Bila sebutnya perkataan zihar, itu merupakan, zihar itu mengharamkan seorang suami menghampiri isterinya. Itu saja, bukannya terputus hubungan. Tapi dia tak boleh apa? Duduk sekali. Bila sebut tu dia tak boleh duduk sekali. Sehinggalah dia bayar kafarah dulu. Hubungan suami isteri putus tak? Tak. Adapun gunakan talak, aku talakkan engkau. Contoh anti taliqun. Itu apa? Terputus hubungan suami isteri. Jelas macam tu Mana perbezaan di antara zihar dengan tolak. Baik. Cuma zihar ini dia diharamkan. Perbuatan zihar, sebut ucapan tersebut yang menyamakan isterinya dengan ibunya ataupun mahramnya, perbuatan tersebut, ungkapan tersebut adalah diharamkan, berdosa. Ini jelas berdasarkan dalil ayat kita baca dulu kan, iaitu wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Ungkapan tersebut ungkapan palsu, bohong, tipu. Sebab berbeza di antara isteri dengan ibu, orang yang berbeza. Jadi hukumnya adalah haram. Bahkan sebahagian fuqaha Syafi'iyah mengatakan zihar merupakan antara dosa besar, minal kabair, di antara dosa besar. Baik. Kemudian, dan sepakat ulama mengatakan keharaman zihar ini. Haram ungkapkan ungkapan zihar, melakukan zihar. Hukumnya adalah haram. Sebab apa? Zihar dia berbeza sama sekali dengan talak. Talak tak haram. Cuma dia ada implikasinya terpisah di antara suami isteri. Baik, yang tu. Kemudian yang kedua, soalan yang kedua ni, apakah kesan apabila diungkapkan, dilakukan zihar? Apa implikasi dia? Kalau menyebutkan talak, implikasinya suami isteri terputus, dah jadi orang asing. Kalau menyebut ungkapan zihar, apa implikasinya? Apa kesannya di sudut hukum? Kan? Jadi dua perkara. Kesannya ada dua perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertamanya, hurmatu ityani zaujati hatta yukaffira kafarat zihar. Menambah haram mendatangi isteri dah. Faham maksud mendatangi? Dia bahasa berlapik sikit lah. Kan? Mana haram untuk bersatu dengan isterinya sehinggalah si suami itu membayar kafaratuz zihar. Ayat berikutnya akan sebut. Ayat nombor 4 sebut apa dia? Penalti dia, denda dia, kafarah dia. Yang pertama iaitu bila seorang suami mengungkapkan ungkapan, dia sebut kat bini dia apa? Engkau seperti mana belakang ibuku, maka kesannya suami tak boleh bersama lagi dengan isteri dia. Kan? Hingga dia membayar kafarah. Okay. Sebab ayat kata bersambung, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka hendaklah dia membayar memerdekakan hamba. Ini kafarah yang pertama kan, iaitu tahriru raqabah, memerdekakan hamba min qabli an yatamassa, sebelum keduanya itu saling bersentuhan. Maksud dia saling bersatu, melakukan persetubuhan. Tak boleh, kena bayar dulu. Okey, baik. Yang kedua, apa kesannya? Iaitu wujubul kafarati bil audi.
kewajipan kafarah ini hanya wajib. Kafarah hanya wajib sekiranya berlaku aud. Berlaku apa? Tarik balik. Dan ayat tadi sebut apa? Kalau tuan-tuan tengok ayat apa? Ayat nombor apa tadi? Ayat nombor 3. Walladzina yuzahiruna min nisaihim. Orang-orang yang telah menziharkan isteri mereka, summa ya'uduna lima, dia patah balik terhadap apa yang dia ungkapkan tadi. Bahasa kita di situ ada perkataan ya'uduna. Kan ya'udunya ada ya'udu, asal mana kembali semula, patah balik. Jadi audan. Sekarang yang menjadi apa? Perbincangan di kalangan fuqaha adalah perkataan aud itu apa maksud aud? Tarik balik tu macam mana bentuk dia? Kan? Hak kita tariknya itu balik kan? Aku tarik balik kan? Aku tarik balik. Kan? Ataupun saya tarik balik. Ataupun apa bentuk dia macam mana? Ini menjadi apa? Perbincangan di kalangan fuqaha. Mana bila dia aud balik, aud tu apa? Maksudnya kepada ya'udu tadi. Kalau kita bahasa terjemahan kita macam tarik balik. Bila dia tarik balik, itu ketika itu baru apa? Baru dikenakan kafarah. Kalau dia teruskan, ketika itu tak dikenakan kafarah, dia akan ada perbincangan detail ya. Kan ada perbincangan detail ya. Kita akan sebut apa maksud out di situ. Hak kata tarik balik itu maksud apa? Out tu maksud kembali semula. Kita sebut. Bila ada apa out sebut, baru kena kafarah. Kalau tak ada out, tak kena kafarah. Apa maksud out? Ini kata detailnya para fuqaha bila membincangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kalau kita tengok literal saja, kita tengok buah terjemah tarik balik, kita apa tak faham apa yang dibincangkan macam mana. Kan? Kalau orang baca Al-Quran tengok terjemahan, oh maksud dia macam ni kot. Dia mula berandaian macam-macam, ikut dia faham, ikut maps dia, persepsi dia, itu saja. Semuanya telah secara tuntas oleh para fuqaha, 4 mazhab kan. Baik. Okey. Mana kewajipan kafarah itu hanya wajib sekiranya berlaku aud. Daripada perkataan ya'uduna. Kalau kita terjemah secara ringkas macam tarik balik, kembali semula terhadap apa yang dia ucapkan. Ya'uduna lima qalu. Kembali semula, patah balik terhadap apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan? Anti alayya ka dhahri ummi. Ungkapan zihar tadi. Baik. Jadi apa maksud out tadi? Jadi para fuqaha dia kata apa out tu? Summa ya'uduna lima qalu. Ada beberapa pandangan. Yang pertamanya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dia kata out itu dengan maksud apa maksud out? Al-azmu ala istibahati al-wad'i. Mana dalam hati azaman untuk nak berwati isteri dah, ataupun nak berseronok-seronok semula dengan isteri. Dia kata macam tu, engkau seperti mana belakang buku, tapi dalam hati lepas dia kata tu, aku nak ni balik lah dengan dia. Kan? Ada keazaman tu. Ketika itu walaupun dia tak ucapkan dengan mulut, dia dianggap telah patah balik. Mana dia nak meneruskan hubungan suami isteri. Bila dalam hati dia terlintas tu, aku nak lagi lah. Kan? Azam nak macam tu, seolah dalam hati itu menandakan, ini peranan hati, menandakan dia telah tarik balik walaupun perkataan. Bila dia ada azam macam tu saja, ketika itu wajib kafarah. Sebab apa? Hubungan suami isteri masih kekal. Bila ada keazaman itu, hubungan suami isteri masih kekal. Cuma mereka tak boleh bersama tu je. Kecuali kena buat apa? Banyak denda lu. Kecuali apa? Banyak kafarah lu, baru boleh. Kan? Boleh masuk. Yang keduanya, Imam Syafi'i nampak perbahasannya agak detail. Dia kata maksud out pada maksud out ialah apa? Ayyumsikaha ba'da zihari zamanan yumkinuhu an yaqula laha anti taliqun falam yaqul. Apa maksud out tadi? Out summa ya'udun. Kalau kata akarnya audan, patah balik. Apa maksudnya tu? Tadi kata Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Ada azam untuk teruskan wati.
Itu dianggap sebagai apa? Dia nak apa? Kekal. Hubungan suami itu kekal. Okey. Kata-kata tu, aku nak lagi dia ni. Tak ada nanti. Itu dianggaplah tarik balik. Jadi suami isteri masih kekal. Cuma tak boleh bersama sehingga bayar kafarah. Adapun Imam Syafi'i yang kedua, dia kata apa? Walaupun tak terlintas dalam hati. Kan Imam Syafi'i ni lepas suami kata ke isteri ni, suami ni isteri, dia kata apa? Anti alayya ka dhahri ummi. Dia kata ungkapan zihar tersebut. Kata apa? Anti taliqun. Tapi dia tak kata. Contoh macam inilah. Dia kata apa? Engkau ni seperti mana belakang ibu aku. Aku ceraikan engkau. Ketika itu dia dianggap sebagai apa? Tak tarik balik lah. Sebab dia susuli dengan aku ceraikan engkau. Kan? Mana ketika itu dah tak jadi zihar. Hukum zihar telah menjadi hukum tolak ketika itu. Tak kena zihar lah. Tak dikena denda zihar sebab apa? Memang terpisah tu suami isteri tersebut. Boleh faham lah? Kan maksud dia? Mana dia ada kemampuan untuk susulkan, ada ucapan tambahan. Iaitu apa? Aku ceraikan engkau. Tapi dia tak kata. Sedangkan dia ada upaya untuk kata. Dia tak kata lepas itu. Itu bermakna dia masih sayang bini dia. Dia masih apa? Nak teruskan ikatan suami isteri. Isyarat dia. Sebab apa? Dia tak ada kata-kata apa. Ketika itu dia dianggap sebagai apa? Aud. Dia dianggap sebagai aud. Aud ni apa dia? Patah balik. Ataupun tarik balik ucapan dia. Ketika itu ikatan suami isteri masih ada. Cuma suami tak boleh bersama dengan isteri dia kecuali bayar denda. Jelas kan? Okey, baik. Adapun Imam Malik, Imam Ahmad, dia kata lebih kurang mazhab Abu Hanifah ke. Ada keazaman. Dalam hati dia tu masih ada azam untuk mewakti isterinya ataupun untuk apa? Terus bersama dengan isterinya. Dia ada azam imsak. Nak apa? Terus bersama dengan isterinya. Maka dia dianggap sebagai apa? Tarik balik. Tu kan. Imam Abu Hanifah kata apa? Al-azmu ala istibahatil wadhi. Adapun mazhab Asy-Syafi'i dia kata apa? Dia ada upaya untuk ucapkan talak tapi dia tak sambung. Dia ingat tarik balik. Yang ketiganya Imam Malik, Imam Ahmad kata apa? Keazaman untuk wati. Ya. Tapi pelik lagi. Ada satu pandangan ni apa? Zahiri, mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ni dia pakai zahir ayat. Kan? Kalau ayat Quran kata apa? Yang diharamkan walahmu khinzir, daging babi. Dia kata tulang halal, tulang babi boleh makan. Sebab dalam Quran hanya kata apa? Daging saja. Nampak dia pakai apa? Literal betul. Ada kan? Dia dipelopori oleh apa? Daud Zahiri. Kan? Tetapi dia antara mazhab yang muktabar juga, tapi agak pelik lah. Ada beberapa pandangannya pelik kan. Dalam masalah ni pun dia menghuraikan. Dia kata apa? Summa ya'uduna lima qalu. Ya'udu ni kita boleh kata apa? Ulang balik. Kembali semula. Kembali semula maksud apa? Ulang balik lah. Apabila seorang walladzina yudhahiruna min nisaihim, seorang lelaki yang menziharkan isterinya, summa ya'uduna lima qalu. Kalau Zahiri ni, Zahiri dia kata apa? Sekali lagi apa yang dia kata tadi, mana dia ulang 2 kali. Dia dianggap baru, dia dianggap apa? Kau ulang 2 kali baru maksud apa? Dia zihar. Kalau dia tak patah balik, mana dia bukan maksud zihar. Kalau ulang 2 kali baru kena denda. Yang udu tu dengan maksud apa? Ulang semula. Ngaji bahasa Arab kan? Ada yang udu patah balik, mana ulang sekali lagi. Mana dia kata apa? Anti alayya ka dhahri ummi. Betul-betul sekali. Anti alayya ka dhahri ummi. Ketika itu baru Az-Zahiri kata apa? Itu baru zihar. Sebab ayat Quran kata ulang sekali lagi. Dia kenapa ulang 2 kali? Oh, kot tu. Pelik kan? Kan? Tapi kalau dia kata sekali saja, anti alayya ka dhahri ummi, dia diam. Ketika itu dia tidak dianggap sebagai zihar. Sebab apa? Dia tak ulang sekali lagi. Dia faham daripada mana? Summa ya'uduna lima qalu. Dia dah hujah dah. Dia kata, dah ni patah balik. Kemudian apa? Dia ulang sekali lagi apa? Kemudian dia ulang sekali lagi apa yang dia katakan. Mana ulang kali yang kedua. Oh, dia faham kot tu. Tapi pandangan yang ni
dibantahlah dengan apa? Diiktiraf. Dengan dia kata ni bau salah sudut pemahaman bahasa okey. Tapi cerita apa ada pandangan macam tu. Tapi apa maksud az-zihar? Zihar ni boleh kata hak tiga mazhab ni mazhab apa? Bila mana dia ada apa keazaman untuk meneruskan ikatan suami isteri, maka dianggap patah balik. Ketika itu dia dikenakan kafaratu zihar. Okey, selesai yang tu. Kemudian ayat tadi ada satu perkataan iaitu fatahari, kita baca tadi kan, fatahari ayat yang nombor 3, walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang telah menziharkan isteri mereka, summa ya'uduna lima qalu, kemudian dia tarik balik apa yang dia kata tadi, hak kita bincang tadi. Hukumannya apa? Fatahriru raqabah, maka dia hendaklah memerdekakan hamba, min qabli ayyatamassa, sebelum daripada keduanya yatamassa. Ini juga menjadi perbincangan di kalangan fuqaha. Kalau secara mudahnya Imam Syafi'i kata yatamassa itu maksud bersetubuh. Sebelum mereka bersetubuh, maka dia kena bayar dulu boleh. Ini menjadi perbincangan. Adakah kalau cium-cium saja tak apa? Kan? Dia tak bayar lagi. Oh, dia kata setubuh je tak boleh kan? Cuba dulu apa mak tu je tak lagi. Kan dia tahu, oh ni tak bayar lagi dah, tak boleh. Adakah itu maksud dia? Ini juga menjadi perbincangan di kalangan fuqaha. Kan? Jadi mazhab jumhur fuqaha di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. 3 mazhab ni dia kata apa? Haram untuk berjima, sebagaimana juga haram untuk permulaan jima. Permulaan jima ni jalan kan? Sentuh-sentuh, berpelukkan, cium, itu juga tak boleh. Jima tu confirm tak boleh. Muqaddimah kepada jima juga tidak boleh. Nak sentuh pun tak boleh, nak cium pun tak boleh. Ini pandangan 3 mazhab tadi. Sebelum dia cium ke, dia pegang, peluk, benda itu tidak boleh dibuat sehingga dia membayar kafarah. Adapun mazhab satu lagi, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, yatamassa itu dengan mana yujami', mana jima'. Hak tu je tulis. Adapun pegang ke cium boleh. Kan? Tapi pandangan yang ditarjih oleh dalam ni yang di tangan saya kitab tafsir Ayatul Ahkam Syekh As-Sabuni, dia mentarjihkan pandangan jumhur 3 tadi. Mana tentuh pun tak boleh, peluk pun tak boleh, sehingga dia membayar kafarah. Kan? Jadi kalau kita tengok daripada terjemahan Quran pun kadang-kadang yatamassa diterjemah sebelum mereka bersatu, seolah memberi maksud jima' sahaja. Ataupun jumhur fuqaha dia kata termasuk permulaan ataupun muqaddimah juga tidak boleh. Okey, baik. Ini yang dibincangkan kan. Kalau kita tengok perbincangan tafsiran macam tu sekali, begitu detail sekali. Baik, kemudian persoalan yang berikutnya. Adakah sah zihar daripada orang bukan Islam? Contoh orang kafir zimmi ataupun ahli kitab. Jadi juga menjadi khilaf di kalangan fuqaha. Jumhur Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan zihar daripada seorang lelaki kafir zimmi, yang ahli zimmah ini tidak sah. Tidak sah. Hujah dia kata apa? Sebab ayat Quran apa? Walladzina yuzahiruna minkum. Hujah dia, orang-orang yang menziharkan isteri kamu daripada kalangan kamu. Bila kata kalangan kamu tu orang yang beriman, kan? Sebab boleh kan berkahwin dengan ahli kitab. Saya kata dah kan, tapi perbincangan ni agak-agak rumit lah. Tempat kita pun tak berlaku benda tu. Mungkin ada, mungkin tak ada kan. Tapi perbincangannya adalah sah seorang kafir zimmi menziharkan isterinya. Kan?
Jumhur fuqaha kata apa? Tidak sah. Adapun mazhab Syafi'i dia kata apa? Sah daripada seorang kafir zimmi, sebagaimana seorang kafir zimmi juga dia boleh mentolakkan isterinya. Kan? Baik, itu kita tak dalamkan di situ. Perbincangan lagi. Juga perbincangan bila sebut di sini, kalau zaman dulu seorang lelaki tu dia kadang ada hamba. Kan hamba perempuan. Lah ni tak ada kan perbincangan tu kan? Perbincangan tentang hamba. Kalau hamba perempuan dia sebut sebagai amah. Sebut apa dia? Amah. Hak ada kat Malaysia, kat mana hak sebut amah tu, itu bukan hamba. Itu orang gaji saja, dia merdeka. Sebab perhambaan telah dibatalkan, dihapuskan dengan apa? Daripada PBB sendiri dalam tahun 70-an silap. Ketika itu dihapuskan perhambaan. Islam pun memang Islam, tujuan Islam datang juga membebaskan ni perhambaan manusia dengan manusia. Tapi Islam bergerak secara apa? Sikit. Caranya apa? Bila buat salah, denda apa? Merdekakan. Kesalahannya merdekakan supaya apa? Setiap orang tu bebas, tidak menjadi hamba kepada orang. Bila hamba ni dia macam barang kan. Kita boleh jual, lah ni boleh hajar orang, tak boleh kan? Sebab dia bukan orang lagi. Adapun hamba dulu dia macam orang. Kita tengok filem Piramli kan, gedang kan. Kan. Nama apa tu macam tu. Jual orang lebih untung daripada jual unta kan, urut belakang kan. Harga dia. Dia seolah macam barang. Kan? Jadi contoh lelaki ni, ayat Quran sebut au ma malakat aymanukum, ataupun apa yang kamu miliki, mana hamba. Tiba-tiba seorang batuan ini, lelaki ni, dia pun menziharkan hamba dia. Terkait tak dengan hukum zihar? Jawapannya tak lah kan. Sebab ayat Quran bila sebut min nisa'ihim tu merujuk kepada isteri, bukannya hamba perempuan. Itu. Okey, baik. Kemudian soalan lagi apa? Kalau seorang isteri pula, dia menziharkan suami dia. Kan? Dia geram tengok suami dia. Dia kata apa? Hang ni, abang ni, engkau ni macam mak dia kan. Contoh dia kata gitu kan. Ataupun macam bapak dia kan. Dia menzihar suami. Soalnya apa? Suami yang menziharkan isteri, anti alayya ka dhahri ummi. Tiba-tiba si isteri pula dia kata anti alayya ka dhahri abi kan, contohnya kan. Engkau kat atas aku seperti mana belakang bapak aku, dia kata tu kan. Adakah terjadi zihar? Kukuk orang tanya kan. Jadi jawapannya apa? Laisa lin nisa'i ziharun. Tidak bagi perempuan itu zihar. Bab kuasa zihar ini berada pada tangan suami, sebagaimana kuasa talak juga berada pada tangan suami. Kan. Tapi juga ada pandangan yang mengatakan bahawa mengatakan ini daripada riwayat Imam Ahmad, salah satu pandangan dalam mazhab Imam Ahmad. Dia kata apa? Walaupun begitu, dia kata apa? Annahu yajibu 'alaiha al-kafaratu. Tetap wajib ke atas perempuan tersebut. Ini pandangan tak kuat lah kan, bukan jumhur lah. Wajib ke atas perempuan tersebut juga membayar kafarah bila mana suami dia piwati dia. Kan? Tapi pandangan jumhur mengatakan tidak bagi perempuan itu menzihar. Okay, baik, selesai yang tu. Juga bila kita tengok dalam hadis tersebut, ungkapan yang digunakan adalah ummi. Anti alayya ka dhahri ummi. Seperti mana belakang ibuku. Kalau kakak macam mana? Mak menakan macam mana? Boleh tersabit tak? Kan? Hak kisah dia yang nama perempuan dari Khawlah tadi dengan suaminya Aus bin Samit. Aus telah mengungkapkan anti alayya ka dhahri ummi. Ummi itu ibu. Ummi itu maksud apa? Ibu. Sekarang adakah dia hanya khusus kepada Dia terhad kepada ibu ataupun masih dikembangkan lagi kepada mahram-mahram yang lain?
Itu berbincangan. Kan? Jadi sebutnya dhahab jumhur ulama, iaitu kebanyakan ulama, majoriti ulama mengatakan zihar ini hanya khusus terhad kepada ibu saja. Yang terhad penggunaan ibu. Tu. Yang keduanya, sebab apa? Itu yang berlaku disebut dalam Quran. Kan? In ummahatuhum. Kan? Al-Quran sebut ibu. Juga dalam peristiwa hadis disebut dengan apa? Kazahari ummi. Pandangan yang kedua, iaitu mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, pandangan juga Abu Hanifah, dia bukan terhad kepada ibu saja. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, mana dia telah menyamakan isterinya dengan ibunya, juga mahram-mahram yang lain. Kan? Kak ke, mak menakan ke, yang menjadi mahram, yang diharamkan nikah, disamakan. Hang ni macam kak aku kan, hang ni anti alayya ka dhahri ukhti. Kan, engkau ini ke atasku seperti mana belakang kakakku. Juga lafaz tersebut adalah lafaz zihar dan sabi hukum zihar. Baik. Ada pun satu lagi adalah apa? Perkataan zihar. Zihar itu masuk belakang. Adakah dengan belakang saja mengumumkan kazahari, ataupun dengan tangan macam mana? Engkau ke atasku seperti mana tangan ibuku, kaki ibuku. Juga itu juga adalah sabit juga, iaitu dengan anggota-anggota. Kan? Anggota yang lain, mana dikiaskan dengan belakang tadi. Baik. Jadi sini adalah, jadi pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i, zihar juga sabit apabila dikaitkan dengan ibu, juga mahram-mahram yang lain. Ya, kemudian yang kita belajari juga pada ayat malam ini, iaitu berkaitan dengan kafarah, iaitu ayat nombor 4. Ayat nombor 3, ayat 4 kita habiskan yang kafarah. Mungkin malam ni itulah ringkasan yang kita boleh buat balik berkaitan dengan hukum zihar. Ini mungkin kali yang ketiga dah kita sebut, iaitu kafaratu zihar. Bila mana telah sabit zihar, maka sabit juga kafarah. Sabit juga kafarah. Iaitu yang pertamanya, kafarahnya adalah apa? Itqu raqabah, fatahriru raqabah, iaitu memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba. Baik, itu yang pertama. Jadi persoalan sekarang, kalau hamba lah ni, hamba kita tak boleh bincang, cuma kita sebut juga, kan? Kita sebut juga, adakah hamba itu hamba yang beriman ataupun hamba yang kafir pun tak tengok sudut agama, boleh juga. Bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, hamba tersebut mesti hamba yang beriman. Kafir tak boleh. Kan? Kok beli kat kedai tu, hak ni beriman, ni tak beriman kan, hak ni kafir. Maka yang boleh hanyalah memerdekakan hamba yang beriman. Beli tu bertu mereka kan, baru sah. Dan walaupun dalam ayat ini, ayat yang berkaitan dengan zihar, tak disebut fatahriru raqabatin mu'minah, tak ada perkataan mukminah, dia hanya itlaq saja, dia tak dikaitkan. Dia sebut fatahriru raqabah, merdekakan hamba. Jadi bagi mazhab Imam Syafi'i, ayat ini secara mutlak tapi dia dikaitkan, sebab ada ayat yang lain yang sebut fatahriru raqabatin mu'minah, iaitu berkaitan dengan kafarah bunuh, disebut dengan fatahriru raqabatin mu'minah. Sini tak sebut, maka hukum di sana tetap dibawa ke sini. Jadi pemilihan hamba adalah hamba yang beriman. Itu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Adapun Imam Abu Hanifah, dia kata mukmin ke tak kafir pun boleh juga. Mana pemilihan tu agak luas, yang tak terhad. Okay, baik. Itu sudut memerdekakan hamba. Kemudian bila mana tak ada hamba tak ada, ataupun dia nak beli hamba duit tak ada, hari ni tobat cari tak jumpa dah. Tobat tak ada, maka dia kena turun yang kedua. Sebab kafarah ni ala tertib, ikut susunan, dia tak ada langkau. Tak ada pertama, pergi yang kedua. Tak ada kedua, baru pergi yang ketiga. Dia, aku tengok ni, aku ambil nombor 3. Tak boleh. Sebab dia ada perkataan fa. Fatahriru raqabah. Betul tak? Faman lam yajid. Kan? Faman lam yastati'. Dia ada rentetan dia. Ada susunan dia. Tak ada hamba, baru apa yang kedua?
Faman lam yajid, ayat nombor 4, fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Sesiapa yang tak mendapati, tak ada hamba, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan mutatabi'ain. 2 bulan yang berturut-turut, tak ada selang. Oh, teruk kau tu. Kan? Sebelum dia apa? Yatamassa. Yatamassa kita bincang tadi. Imam Syafi'i kata yatamassa hanya khusus kepada wati. Imam madhab yang lain kata apa? Tak kira lah wati ke muqaddimah wati, tak boleh. Kita bincang tadi. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Soalan sekarang macam mana cara nak kira 2 bulan turut-turut? Adakah 60 hari ataupun 60 hari? Jadi dalam Islam bila berkaitan dengan ibadah ni, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang apa ahillah ni, anak bulan ni. Kan? Qul hiya mawaqitu linnas. Dia merupakan bah waktulah, kan? Satu waktu untuk buat ibadah ikut bah ni. Kan? Kita puasa berikut bah hilal, kan? Hilal anak bulan. Jadi 2 bulan tu nak kira macam mana? Adakah 60 hari ataupun macam mana? Kan? Adakah 30 hari, 30 hari? Oh, 60 hari. Tak kira lah kita mula atau mana. Dia cerita dia macam ni lah. Sebenarnya dia kena ikut juga bulan bah hilal ni, anak bulan. Kalau dia mula-mula puasa itu memang contoh satu Muharram. Mau aku puasa apa 2 bulan terus tu mula dengan 1 Muharram. Ikut elok-elok. 1 Muharram contoh bulan tu pada Muharram ada 29 hari. Lega kan, tak jadi 30 hari. Lepas Muharram jadi apa? Safar. Oh, qadha lagi, sambung Safar. Safar dah berapa hari? 29 hari ke? Cukup 2 bulan berturut-turut. Dia bukan bawa kira jadi apa? 60 hari. Dia ikut bulan. Macam tu. Senang kan? Tanya Ustaz, kalau dia mula puasa setengah bulan, jadi je lah 15 apa? 15 Muharram. Tu nak kira macam mana? Kira dia lebih kurang macam tadi juga. Jadi bila dia masuk, ini disebut oleh Imam Nawawi dalam Majmu' bila bincang dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Bila 15 Muharram, dia puasa yang baki. Berapa hari baki dah? 15 tu ya kan, 15. Tiba-tiba bulan Muharram tu ada apa? 29 hari. Atau payah kita kira 15 hari tu dia payah kan. Kita kira apa? 10 hari. 10 Muharram dia start puasa. Kan? Dia start puasa, dapat berapa hari? Boleh jadi dapat 20 hari. Kalau bulan tu 30 hari. Boleh jadi dapat 19 hari. Tak apa. Contoh kita kata dia dapat apa? 19 hari saja. Sebab bulan tu tak penuh. Kan? Sebab bulan Islam ni 29 dengan 30. Kan? Dia hanya dapat apa? 19 hari. Masuk lepas Muharram apa dia? Safar. Safar dia pelengkap kan macam biasalah. Daripada 1 Safar, mungkin Safar tahun tu ada 29 hari. Selesai 1 bulan. Bulan yang ketiga, dia tengok baki yang sebelum ni. Baki bulan pertama dulu. Hari tu dapat 19 hari, kok mana pun dia kena cukupkan ketiga itu 30 hari. Sebab bila tak boleh, tak berupaya nak kira dengan bulan, maka lengkapkan bilangan. Macam kaedah apa? Puasa kan? Akmil apa? Sya'ban 30 yauman fa akmil kan. Bila tak nampak hilal, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari, maka lengkapkan 30 hari. Dulu dia puasa berapa hari? Awal dulu 19 hari. Hak Safar okey, clear. Masuk bulan yang ketiga, bulan apa? Muharram, Safar, betul? Rabiul Awal. Maka Rabiul Awal dia puasa berapa hari? Dia kena 11 hari. Kena bagi cukup 30 hari. Sebab dia tak upaya untuk kira dengan bulan, maka dia kena lengkapkan 30 hari. Itu cara apa? Kiraan dia. Ini juga tak kira lah kafarah yang lain pun macam itu kiraan dia. Kadang orang faham kita, mesti bawa 30 hari. Kan? Jadi orang bila kena kafarah yang salah, ya Allah bagilah Safar tahun ni 29 hari saja. Kan? Kan? Teruk kau tu. Kena kafarah. Sehingga apa selesai 2 bulan ni boleh gagah. Kan? Boleh gagah tu. Baik. Yang agak apa?
yang agak berat. Dan yang ketiganya adalah apa? Kafarah ketiga ialah bila tak boleh puasa, mungkin sebab dia sakit. Kan, dia sakit, memang dia tak upaya lah. Ada doktor mengesahkan dia tak boleh puasa je berturut-turut, baru dia berpindah kepada apa? Yang ketiga, iaitu memberi makan sitina miskina. Beri makan kepada 60 orang miskin. Ayat kata apa? Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Sesiapa yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Kepada 60 orang miskin. Jadi adakah pada cukup dengan seorang miskin? 60 orang. Dia akan aku payah aku pakai seorang lah. Tapi hari ni sehari aku banyak bagi makan. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah dia kata apa? Setengah gantang. Ya, kena bagi setengah gantang. Esok pula dia bagi apa? Setengah gantang. Ya. Orang yang sama, dia kata kalau apa 60 hari yang berbeza-beza boleh. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Adapun mazhab Imam Syafi'i dia kena cari juga 60 orang pakai seorang satu. Begitu dah. Ya. Itu cara apa? Perkiraan dia, cara untuk menyelesaikan kafarah. Cara untuk menyelesaikan kafarah. Mungkin itulah perbincangan kita pada malam ni. Mungkin kita dah selesai, sehingga Allah tutup ayat apa? Nombor 4. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikianlah supaya kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Dan demikian itu merupakan hudud Allah, ataupun batasan Allah, sempadan-sempadannya yang tak boleh kamu langgar. Kan? Jangan duk belah gitu saja. Bila ada batasannya, supaya kita ada perenggan dia. Jangan langgar hak orang. Ini batasan Allah. Kita tanggah orang pada batas kan, tak langgar masuk tu. Kalau langgar orang kata apa, kurang ajar kan. Kan? Allah juga ada apa? Batasan yang tidak boleh kita langgari. Kemudian walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang kafir azab yang pedih. Mana orang yang langgar ketetapan Allah, langgar batasan Allah, bimbang menjadi orang yang dimurkai Allah, yang orang yang ingkar kepada Allah, kesannya mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Jadi sekadar tu untuk pada malam ini, secara keseluruhan lah kita ambil berkaitan hukum hakam yang berkaitan dengan zihar. Dan selepas ni kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu pada ayat nombor 5 dah cerita lain lah. Kan? Bukan lagi berkaitan dengan zihar, dia adalah topik yang lain pula. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.